soalan lain, kita masuk kepada topik kita, fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Okey. Dalam trading, fokus kepada benda yang anda boleh kawal. Yang kita boleh kawal, yang kita dah ceritakan, anda kena ada satu motif, satu objektif yang jelas kenapa anda trade. Anda tahu berapa banyak, anda cuma dapat ada objektif kalau anda tahu berapa jumlah yang anda nak letakkan. Sebab itu kalau saya katakan, kalau anda jenis bila ada duit baru nak trade, baru nak depo, kita tengoklah dapat berapa. Anda tak akan dapat buat benda ni secara serius. Saya tak katakan tak perlu anda nak katakan, oh ini cuma full time trader. Tak. Ini cuma perlu modal besar. Tak. Anda kena tahu modal anda. Itu je. Nampak tu, nampak. Okey, tak apa. Nanti. Okey. Jadi, anda cuma boleh datang dengan objektif. Objektif ni apa? Objektif ni adalah kepada berapa anda nak dan ini positif dan berapa anda sanggup hilang. Ini anda cuma boleh buat dia kalau anda tahu berapa sebenarnya equity yang anda ada. Sebab itu bagi mereka yang bila ada duit aku trade, ada duit lebih aku letak, tak ada duit aku lepak dulu 2-3 bulan, nanti letak balik. Cara tu tak akan pergi. Sebab anda tak akan dapat merancang. Tak dapat. Letak $50 je nanti trade. Trade. Lepas tu tanya, macam mana nak buat konsisten? Memang tak. Memang tak dapat. Tak ada. Memang tak dapat. Anda kena buat bajet anda. Daripada situ barulah anda dapat datang dengan bagaimana nak guna modal dan apa sistem dan sesuaikan kepada sistem dagangan yang anda tahu prestasi dia. Bukan orang pakai, anda dah test out the system. Anda itulah guna akaun demo. 3 bulan. Kalau anda tak ada apa-apa lagi, 3 bulan pertama tahun depan ni jangan trade dahulu. Demo 3 bulan. Dapatkan prestasi sistem berdasarkan apa yang anda pakai. Jangan percaya orang pakai. Jadi untuk nak datang dengan objektif, kita semua tak sama. Berapa pulangan yang boleh dapat dengan letak 1000? Tak ada seorang yang boleh jawab direct soalan tu. Tak ada. Satu, masa anda. Sistem mana yang kena kepada anda. Sebab tak semua setup anda boleh trade. Mungkin anda trade satu teknik tu bagus. Tapi ada masa tertentu pada satu hari, dia tak bagus. Masa market tengah masuk waktu change di antara Asia masuk ke Europe. Ataupun malam, Europe overlap dengan US. Waktu tu mungkin sistem tu tak cantik bila volatile sikit market. Mungkin, kita tak tahu. Apa pun, you need to know anda siapa. Sebab kita semuanya berbeza. Kita semuanya berbeza, tak sama. Okay? Sebab itu anda nak cari kesamaan dalam trading, bernaung di satu, lepas tu semua cuba buat yang sama, dia tak lama. Dia tak akan lama. Saya bagi tahu betul, dia tak akan lama. Sebab masing-masing kita ni adalah unik. Bila anda dah faham berapa anda ada, dan anda lihat kepada diri anda, modal anda. Sebab kita semua tak sama daripada sudut situasi kewangan kita. Dari situ kita boleh tahu apa toleransi risiko kita sendiri. Maksudnya berapa yang anda boleh risikokan daripada aset asal, daripada equity asal anda. Dan kita akan tentukan, aku trade untuk apa? Yes, semua orang untuk buat duit, betul. Tapi duit tu kalau jadi nak buat apa? Apa sebenarnya objektif portfolio anda? Adakah dia multi asset? Adakah dia satu aset? Adakah dia apa? Letakkan. Anda kena buat satu penilaian agihan
yang anda akan buat secara berkala. Anda akan nilaikan kepada prestasi satu-satu portfolio tu. Contohnya anda ada melabur kepada ASB, whatever. Dan anda tengok, dia ada satu tempoh, setahun ke 3 bulan ke. Anda tengok, mana satu yang pulangan dia kena dengan objektif. Dan anda kena faham anda sedang membandingkan benda yang tak sama. Jangan kata ASB bagi 600, aku trade tadi pun dapat 600. Itu tak sama. Sebab ASB tu selamat. Jadi dalam yang tu anda boleh letak banyak. Yang tak selamat ni, anda akan turunkan. Tapi kepada toleransi anda. Okey? Dan anda kena fahamkan bagaimana anda mengimbangkan agihan modal anda berdasarkan prestasi tadi. Berdasarkan objektif anda. Sebabnya, kita semua tak sama. Iaitu daripada sudut toleransi risiko. Ini semua tak sama daripada sudut objektif. Tentukan anda trade sebab apa. Pendapatan sampingan boleh. Tapi kena faham, pendapatan sampingan hanya bagi mereka yang dah memang dah ada duit lebih. Dah memang duit tu kalau hilang dia tak cari pun. Kalau belum sampai had tu, anda tak dapat trade untuk pendapatan sampingan. Kata pendapatan sampingan, tapi duit yang dia pakai, duit susu anak, habis. Tak dapat. Jadi anda kena faham mana satu yang sesuai kepada anda. Tentukan. Disebab itu dalam apa-apa juga, ini perniagaan. Tentukan berapa sebenarnya modal anda. Buat belanjawan. Kita dah hujung tahun, dah bulan 12 ni. Anda sepatutnya buat belanjawan tahunan anda sekarang. Untuk tahun depan, berapa anggaran pendapatan anda? Berapa anggaran perbelanjaan anda untuk tahun depan? Anda dah setkan ke mana, bagaimana untuk mengurangkan anda punya anda punya perbelanjaan tu, perbelanjaan yang tak perlu. Overhead anda untuk bulan-bulan, macam mana nak turunkan? Dan macam mana anda nak menjana? Dan baru dapat anda strategize. Bukan cerita pasal market dynamic je. Anda tak akan dapat ikut teknik kalau anda tak ada cara jaga duit tau. Tak akan ada. Dia tak dapat. Tak dapat. Mustahil. Tak dapat. Dan di sinilah di mana anda kena lihat cara anda menggunakan modal tadi. Sebabnya dia kepada kita. Di situlah baru anda dapat merancang bagaimana anda nak menentukan motif anda, nak menentukan objektif anda. Sebab kita tak sama. Benda ni nampak remeh tau. Sebabnya saya trade sebab nak buat duit. Itu adalah satu yang semua orang nak. Masalahnya, majoriti orang tak berjaya. Sebab semua orang nak yang sama. Faham tak? Kalau anda lebih kepada spesifik, saya nak, buat duit, of course. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Siapa trader yang kata saya nak cuba buat 2,000 je sebulan, itu limit. Berapa banyak yang saya nak cuba buat? Sebanyak mungkin. Tapi dengan risiko banyak ni. Itu sepatutnya mission statement kita. Banyak mana nak buat? Kenapa letak 2,000? Saya nak buat sebanyak mungkin. Itu adalah trader punya statement. Tapi kena letak bahagian kedua dia. Risiko banyak ni, pulangan banyak ni, tapi kalau aku skor banyak ni, adakah aku akan pergi lagi? Kalau pergi lagi, berapa banyak daripada yang untung tadi nak letak? Ni something yang akan ubah anda banyak. Sebabnya, trading is not just about buka chart in out market. Trading is mostly about kita. Your trading akan reflect you. Siapa anda? Kalau nak tahu, trading ni lagi lama anda trade, bukannya anda kenal market lagi banyak tau. Kalau anda gagal mengenali diri anda dalam trading, anda akan gagal dalam trading. Faham? Kalau anda gagal mengenali diri anda dalam trading, anda akan gagal dalam trading. Sebab trading is not about mengenali market.
Sebab itu boleh belajar simple je. Letak YouTube, cari, pandai dah aku trade. Itu cara trade. Kita boleh Google je macam-macam cara trade. Mana satu bagus? Semua bagus. Persoalannya, mana yang kita bagus? Mana yang kita kata tak bagus? Faham tak? Kalau dia bagus, dia kena dengan kita punya objektif. Buat duit. Dia semua orang buat duit. Betul. Semua orang cuba buat duit. Benda yang sama. Tapi anda kena tengok kepada anda. Okey, had ini bagus. Had ini tak bagus. Nyatakan. Nyatakan. Itu dia. Sebab trading is not about the system. Trading is about anda. And daripada situlah baru sistem apa semua tu. That's why you need to know you. Apa jenis portfolio anda? Sebab kalau anda memang baru pencen, duit ngam-ngam je kan. Kalau umur panjang sikit macam tak cukup umur aku ni. Macam tak cukup duit aku ni. Anda tak dapat pergi agresif. Anda pergi portfolio defensif. Anda baru bekerja, duit pun kalau kena potong, kena buang kerja pun balik ada mak bapak, farma ada lagi. Faham farma? Father mother kan. Makan pun dapat makan wayu kan. Dapat makan wayu lagi. Baru hilang kerja petang tadi kan. Pak, kereta tak bayar lagi. 2 bulan. Kalau yang tu agresif. Kita tak sama. You need to know where you are. Nak masuk spekulatif. Yes. Tapi you cannot put everything kat situ. Kalau depending kepada anda. Kalau anda seorang yang tak ada keluarga lagi, farma ada, kena buang kerja pergi makan wayu sebab nak ubat kesedihan kan. Contoh. Faham? Itu adalah jadi dia anda kena tentukan semua ni. Saya tak dapat jawab ini untuk ni, ini untuk ni. Sebab semua kita berbeza. Tak semestinya tua dia tak dapat masuk agresif. Macam saya tak muda kan. Macam saya tak tua. Tapi depending kepada anda. Jadi anda kena tentukan apa jenis. Contoh portfolio hybrid. Ni contoh. Ni something yang saya buat sendirilah. Anda letakkan anda punya perbelanjaan tahunan tadi. Itu anda punya target tahunan. Untuk apa? Untuk pendapatan pasif. Trading ni bukan pendapatan pasif. Robot pendapatan pasif. Mana ada? Selagi kita mengambil risiko, semua trading, semua investment berisiko. Yes. Tetapi selagi dia ada high risk, selagi kita kena bekerja untuk dia, selagi itu aktif. Itu bukan pasif. Robot bukan passive income. Faham? Robot bukan passive income. Ni kita duduk lenggang hujung bulan withdraw kan. Berapa banyak yang kita dengar dia terciduk. Saya bagi tahu je. Anda faham-faham, tak faham, tak apa. Yang anda buatkan anda punya belanjawan tadi, berapa pasif anda ada. Dari situ anda tahu berapa lagi aku nak buat. Dan anda ada satu sasaran, di mana anda cuba untuk tingkatkan pendapatan pasif anda. Itu baru angka anda tidur, makan, minum, tak buat apa pun, cukup duit untuk cover anda setahun. Itu yang anda nak. Okey. Tentukan ke mana duit anda. Anda cuma dapat buat benda ni kalau anda buat belanjawan tahunan. Faham? Anda cuma dapat buat benda ni kalau anda tahu berapa duit anda lebih selepas anda buat belanjawan tahunan. Bukannya buat belanjawan bulanan tau. Bulan-bulan kita tak sama. Jadi anda letakkan berapa kecemasan, kat mana letak tetap dan kat mana untuk yang anda nak trade. Berapa sasaran tahunan anda. Buat benda-benda ni. Of course dana kecemasan cash. Tapi anda juga boleh dapat, sebab banyak instrumen sekarang ni dah lebih liquid. Fixed deposit ada yang anda boleh cairkan dalam tempoh yang amat-amat cepat. Tak macam dulu-dulu.
Dulu-dulu lambat. Dulu-dulu lah. Okey. Dan selain tu, ke mana duit? Ke mana satu? Sebab kalau anda masuk kepada kawasan-kawasan sini, ini adalah yang slow sikit. Ini yang tinggi sikit. Tapi beza dia, risk. Yang beza dia risiko. Risiko. Lagi cepat dia naik turun harga, sebab niat anda bila masuk kat sini tak sama. Yang ini lebih kepada something yang long term, something yang growing. Yang ini lebih kepada value. Ini kepada growth. Ini something yang, kalau anda tengok kepada stok saham, kita ada sektor-sektor. Contohnya kepada sektor growth. Anda nampak Apple semua jatuh kan? Nasdaq jatuh kan? Tapi kita nampak industrial, kita nampak komoditi tetap naik. Kenapa? Sebab kita nampak market dah mula masuk kepada yang lebih defensif. As kita menuju kepada Fed semua tighten. Consumer discretionary semua jatuh. Anda tengok company-company consumer discretionary, anda tengok company-company teknologi, semua jatuh. Because those are the growth one. Yang value, yang tu start naik pada waktu ni. Jadi jaga-jaga, kita tengah melihat kepada kemungkinan untuk satu reset. Kenapa saya ceritakan benda ni? Because kita sedang melihat kepada apa anda punya pembahagian duit. Itu sebenarnya. Dan apabila kita bercakap mengenai aset yang boleh turun naik, dia kena ada limitation kepada had kerugian. Di situlah anda boleh mengira sebenarnya berapa dolar yang aku sanggup loss dalam portfolio ini. Dan kita boleh satukan dia kepada sistem yang kita guna pakai. Faham? Contohnya, saya nak letakkan 1,000. Sanggup hilang 300. Sistem yang dipakai, okey, 300 ni berapa bulan? Berapa lama? 3 bulan. Okey, 3 bulan. Kalau dia 3 bulan hilang 300, aku settle. Teknik yang dipakai, berapa kali entry? Maksudnya sebulan kat sini, $100. Teknik yang dipakai, teknik tadi 1 bulan, dia ada 10 entry. Kalau 10 entry, 100 sebulan, kita bagilah. 100 bagi 10. Kita dapatlah 10 per entry. Jadi kita dapat position sizing. Sebab itu anda kena tahu berapa semua ni. Dia tak dapat cuma seronok-seronok je. Depo trade. Tak. Lepas tu depo 1,000 dapat trade 0.1 lot. Tak. Di sinilah anda dah dapat benda tu semua. Anda dapatkan parameter sistem anda. Test out 3 sistem sekurang-kurangnya. Okey, demo 1, demo 2, demo 3. Tentukan kesesuaian sistem berkenaan kepada anda. Contohnya daripada sudut frequency of trade. Kalau dia entry sampai 500 kali 500 entry satu hari, anda bekerja, anda tak dapat. Dia banyak set up dia banyak. Orang suka teknik macam tu tau. Dia banyak set up. Ramai suka. Macam ni je, simple je tu. Macam tu, macam ni kau masuk. Tapi kalau dia sesuai kepada anda memang free, memang dapat nak enter 500 position, trade. Tapi kalau tak sesuai, anda kena cari sistem yang kena kepada anda. Jadi anda kena cari mana satu yang daripada sudut frequency of entry, dan daripada situ anda tahu yang anda boleh entry. Katalah 500, anda cuma dapat entry 20 kali. Itu sistem tak bagus kepada anda, faham tak? Anda tak dapat nak entry semua 500 position, tak dapat. Okey, anda kena tengok yang mana sesuai kepada anda.
Dah dapat yang tu dan anda dapatkan expectancy. Anda test out dia untuk satu tempoh masa dan mendapatkan percentage winning dia. So, daripada percentage winning ni, anda akan tahu berapa sebenarnya risk reward ratio yang anda boleh guna pakai. Simpankan yang ni. Saya rasa saya tak payah nak ulang benda ni balik. Rekodkan. Semua kita tak sama dan satu sistem tu turun naik. Tapi apa yang anda nak adalah untuk satu tempoh satu tempoh, apa satu entry, berapa average dia dapat. Bila anda dapat benda ni, it's all mathematic je. Bila anda tahu, satu entry aku cuma boleh trade $10 tadi, or whatever kepada sistem berkenaan. It's all mathematic. Ini salah satu contoh model perlindungan modal trust ataupun core equity protection model kepada perlindungan modal trust lah asas anda. Jadi di mana anda rancangkan macam mana anda nak gunakan. Bila anda kata anda start profit, bila anda nak start naikkan kadar penggunaan equity anda. Anda kena ada benda-benda macam ni. Anda boleh ambil yang ni bulat-bulat, anda boleh main dengan dia ataupun tukar-tukar figure dia, asalkan anda ada satu yang sesuai kepada anda. Okey? Kena ada. Dan it's all mathematic. Anda basically tahu berapa pulangan sistem anda. Kalau anda tahu berapa pulangan bulanan dia, selagi dia memberikan apa yang anda nak, anda pakai. Dia tak bagi apa anda nak, dia mula turun, anda kecil, dan sampai satu cut off. Anda kata, kalau sebulan, dia tak dapat memberikan aku pulangan sebanyak 250, aku tak pakai dia. Stop pakai. Kenapa pakai benda yang rugi? Letak dalam demo dulu, trade dalam demo. Dia naik balik, anda pakai balik. Pakai benda untung. Itu dia. Sama macam ASB. ASB bagi banyak, kita letak banyak. ASB tak bagi banyak, kita tak letak banyak. ASB tak bagi apa, kenapa kita letak? Ataupun bagi tak cukup, baik aku simpan dalam saving. Itu contoh dia. Sama, benda sama. Dia sama. Ingat, dalam trading betul tak sama dengan menjana pendapatan. Kita awal, kita cepatlah pula. Betul tak sama dengan menjana pendapatan. Tak. Dia you can be wrong. Sebab itu kita kena tahu anda punya, you need to know your winning percentage. The mathematics is basically sistem yang secara besar, kalau anda ambil jangka panjang, winning percentage untuk satu sistem adalah normally di antara range ini. Ini adalah range yang trading system yang bagus tau. Winning percentage. Tapi orang kita tak nak, dia nak cari 80% yang kalau kita test dia tak wujud. Faham tak? Tak wujud untuk jangka panjang 3 tahun atau lebih. A winning percentage normally is around 55 to 65%. Di mana pada range ini anda kena pakai risk reward 1/3. Matematik dia. Kurang daripada tu anda kena besarkan. Maksudnya 55% dan ke bawah anda naikkan 1/4 dan seterusnya. Jadi greedy time. The moment anda tak ikut sistem anda sendiri, berhenti trade. Itu je. Tapi kita sebut senang. Nak buat dia simple. Anda cuma akan sedar bila the moment anda nampak duit tu dah habis. Itu je Sunbi. Sebab itu, anda nak kawal greedy, anda nak tahu anda dah start buat yang okey ke tak, anda buat yang kepercayaan tu. Saya sendiri, kalau saya tak buat exercise tu, saya pun boleh lari track tau. Tiap-tiap minggu saya buat. Tiap minggu saya tulis dia. Untuk remind saya sendiri. Untuk nak ingatkan saya sendiri. Faham? You can go higher, you can go kepada 1, 2 dan lain-lain. The moment anda
apa kalau sistem anda ada masa, memang ada masa sistem kita perform trade tadi 85% or above, then anda boleh gunakan 1-2. Ada masa entry masuk, entry untung, entry untung, entry untung. Ada masa then waktu tu market anda market tengah trending contohnya. Waktu tu anda boleh gunakan dan turunkan risk reward ratio. Buat buat belief system itu je. Dia untuk elakkan nak FOMO ke apa, buat benda-benda tu. Itu je. Masalahnya cuba pandai trade. Itu masalah utama. Ya. Langkah dia buat kepercayaan anda, buat belanjawan anda, buat all those things, buat your belief exercise. Ini akan membantu anda, seriously. Dan anda akan ikut jadual untuk nak trade. Maksudnya anda akan buat analisa pada waktu yang sama. Dan anda faham waktu tu anda sedang buat analisa dan bukan trading. Saya tak dapat jawab soalan tu, Aisyah. Kita dekat XM. Jadi saya tak dapat nak sebut pun nama lain. Faham, Aisyah? Nak sebut pun saya tak dapat. Tapi kita dekat XM. Ikut jadual harian. Jangan trade macam entah. Benda-benda ni yang missing link banyak the missing link adalah ni jadual. Ikut buat jadual anda. Jangan trade spur of the moment. Maksudnya tiba-tiba buka chart ada duit ni. Bolehlah enter. Lepas tu kata tak judi bang. Mana ada tak judi? Judi lah tu. Faham? Buat anda punya jadual harian. Pastikan trading tidak mengganggu jadual harian anda dan gunakan fungsi alert. Gunakan fungsi alert dekat akaun anda. Gunakan fungsi alert. Kalau anda tak ada ni, anda boleh gunakan contohnya VPS percuma dekat XM. Alert letakkan, lepas tu letakkan dekat phone. Dia akan bunyi dekat phone kalau price tu sampai price tertentu. Ataupun even dekat apps XM tu sendiri ada. Bila price sampai certain ni, baru kita nak tengok chart. Lain daripada tu anda tak minat. Masalahnya kalau duk tengok perhati chart. Sebab itu saya cuma update chart pada waktu tertentu. Saya tak akan duduk tengok tenung satu hari. Sebab kalau saya buat benda tu, dengan saya hanyut. Ni boleh ni, naik ni sekejap, ambil sekejap kan. Dia ada yang sebelah kiri ni kan, dia duk cakap, naik ni, naik dah break tu. Betul tak? Dia dah break tu. Dia suara-suara halus tu. Makin kita tak peduli dia makin kuat. Masuk, naik lagi tu. Kau tengok baru bozu saja yang tengah jalan. Kan? Buka chart, tengok benda ni kan. Dia tengok. Yang hebat ni kan, sini baru bozu, sebatang. Kan? Ini tengah jalan. Chart ni tengah jalan. Berapa orang selalu kena benda ni? Ni tengah jalan, cantik je. Lepas tu sini ada satu breakout. Tak ada kepala pun. Memang body breakout cantik. 30 pip ke atas. Mother candle. Grandma candle. Apa candle semua ada kat situ. Candle ni jalan lagi ni. Berapa kali kita enter kat sini? Tanya diri sendiri. Kalau saya perhati chart, duduk satu hari, duduk, tunggu kan. Tengok, pergi kat M5, pergi M15, pergi shopping konon, masuk sekejap. Nampak benda tu, saya pun goyang. Kita tekan waktu ni, tengah candle, tengah jalan, apa selalu jadi? Apa selalu jadi? Ni selalu jadi. Ni selalu jadi. The moment candle tu close, dia jadi benda ni. Dia break tadi, cantik. Dia jadi macam ni. Yang tadi hijau dah jadi merah.
Fuh, dia punya putih. Faham? Candle tengah jalan break tu. Break ni kan. Bini dah panggil, "Oi, makan." Kita pun lagi 5 minit candle nak close ni. Tutup sekejap, pop. Masuk lepas makan, ayam salah. Ayam kat meja tadi. Ayam tu tak berdosa yang dah masuk dalam perut. Yang salah kat sini siapa? Nasib baik Mo salah gol semalam. Kalau tak, Sadio Mane gol. Tapi Trent Arnold punya gol, market hilang volume. Hari dan otak, hati. Tu dia. Berapa kali yang buat benda ni? Faham tak? Sebab itu, anda gunakan fungsi alert. Kalau anda gunakan CRS ke apa ke, gunakan fungsi alert. Belajar untuk guna limit order. Saya tak akan galakkan untuk guna market order sebab ini semua mengganggu emosi. Menggunakan market order, anda tak akan dapat kira lot sizing sesuai. Faham? Belajar guna sama ada stop order ataupun limit order. Masuk cut price yang anda nak, bukan yang market bagi. Kita ni berdagang, berniaga tau. Anda tak akan pernah ambil price pada market. Faham tak? Sebab itu saya tak faham bila orang masuk at market. Sebab kita ni trader. Anda bukannya pergi macam pelancong, faham tak? Pelancong dengan trader, apa beza dia? Pelancong, dia pergi dekat satu money changer, berapa tukar duit? Nah, itu market value. Ya? Boleh kurang tak? Kedai sebelah. Dia pergi kedai sebelah, dia tanya market value kedai sebelah. Ya? Rupanya toke sama. Biasanya macam itulah. Tadi dia nak tukar, tanya dia besar sikit, aku bagi diskaun. Toke sama rupanya. Itu pelancong. Anda bukan pelancong, anda trader. Trader, anda akan ambil price yang anda nak. Kalau ini pergi lagi, aku beli. Tak boleh, dia tak turun dah. Ataupun kalau nak, aku tunggu bawah sikit, aku beli. Ataupun nak sell, atas sikit aku sell. Ataupun kalau dia turun, jatuh terus, ni tak boleh. Ni dah jatuh ni. Itu adalah stop order. Anda trader. Itu dia. Sebab itu saya tak akan galakkan ataupun tak akan ni untuk market order. Market execution. Is always untuk saya adalah kepada stop order dan limit order. Yes, itu basic kan. Basic, tapi itu yang kita ramai ignore. Bila price macam ni tekan. Itu market price. Itu pelancong tadi. Dia tanya, apa naik dah? Aduh, okeylah. Tak dapat dah, 15 tempat dah aku pergi kan. Makin naik dah harga dia. But ramai kita suka buat benda ni. Di sinilah anda kena, sebab itu dalam satu sistem dagangan, hendaklah menggunakan satu yang tetaplah. Anda kawal. So, benda yang anda boleh kawal adalah kepada yang pertama, yang ini tadi adalah sistem dagangan anda. Di mana saya kongsikan kepada anda kaedah 3-7-11. Okey? Dan yang kedua adalah kepada position sizing model. Position sizing model saya kongsikan banyak. Tetapi it's all flexible. Kalau anda tengok dekat Discord tu, saya kongsikan kepada anda Excel yang anda boleh edit. Excel tu anda boleh edit. Nampak Confluence Teknik tu anda boleh buang dia kat atas. Letaklah nama sendiri. Buat dia. Jadi berapa anda sanggup risikokan dan trade kepada jumlah yang anda nak. Sebab dua benda ni je yang anda ada kontrol kepada market. Anda tak dapat ubah euro US dollar hatta 1 poin pun. Anda masuklah depo 100,000, 100 juta, trade bidang kita ni satu hari trilion, bukannya 100,000. Jangan fikir depo 10,000 hidung dia ke atas sana. Lampu tu dia atas lampu sikit hidung dia. Tak dapat. Faham? Kita tak ada apa-apa. Anai pun tinggi sikit. Kita bawah sikit. Tak ada apa-apa kita dalam bidang ni. Anda masuk tak ubah market pun. That's why
kita sentiasa ikut yang market bagi kepada kita. Trade apa yang anda nampak, jangan trade apa yang anda rasa anda tahu. Bukan saya bermaksud anda tak perlu tahu fundamental. Fahamkan fundamental. Ya, ia bagus. Satu yang bagus, sentimen. Saya boleh cerita fundamental kepada anda, deep, shallow, kepada GDP, PPP, China punya ni. Saya boleh cerita benda betul. Supply chain, macam mana nak kira jenis-jenis GDP. But when it come to trading, trade apa yang anda nampak. Trade structure yang berulang. Trade bila ada trend. When there is no trend, don't trade. Itu saja. Jadi pin bar. Bukan tak faham, kan tak perlu pasal fundamental. Tahu pasal fundamental. Sebab ia shape apa yang the whole market. But don't trade fundamental. Don't trade fundamental. Mental jadinya. Sekejap kata. Ini kalau kita nak cerita fundamental sekarang lah. Kalau saya nak cerita fundamental sekarang. Semalam apa berlaku, Aisyah? Semalam apa berlaku? Contohnya kita ada macam AJJ. Kan? Semalam apa berlaku? Semalam kita ada Bank of England yang mengumumkan naik rate, mengejutkan pasaran. Ini berlaku. Ini kat sini. Ini berlaku. Okey? Mana dia? Okey, yang ini berlaku. Ini berlaku semalam. Kalau kita ambil fundamental, kenapa dia tak terus naik macam ni? Kenapa dia tak terus naik macam ni? Sebab kita ada divergence. Oh, itu H4 bang. Abang kena tengok kepada chart daily. Chart daily. Okey, chart daily. Kenapa kita masih jangkakan ini ke bawah? Ini dah mungkin start ke bawah dah. AUD US dollar tadi tak trigger. Adalah dia punya limit order tak trigger, tak apa. Tak loss. Kalau anda tarik dia punya Fibo kat sini, kalau anda tarik dia punya ni, ini area dia kepada ni, mana dia punya Fibo ni. Okey. Ini kita katakan sebagai satu kawasan apa? Ini sebagai flat. Dia reacting daripada all this kotak. 100%. Kenapa? Saya tak tahu. EJ, kenapa dia bergerak daripada sini? Kenapa dia bergerak? Mana ni EJ? Kenapa dia bergerak daripada situ? This area. Daripada sini. Sebab, kalau tanya saya, market is a very technical move. These are all technical move. These are all technical punya move. Faham? These are all technical move. Kita ada kita ada ECB kata malam tadi dia akan melihat balik kepada program dia pada bulan Mac. Sepatutnya ini terbang. Kenapa ni sekarang ni jatuh? Oh, risk off. Ya ke risk off? Maybe. Kalau risk off, ini jatuh macam ni. Tak ada pun. Tak ada pun. I bet you, pada waktu ni, anda sedang melihat US dollar. Sedang melakukan. Masih lagi dalam correction. Masih lagi. Kalau ini dalam correction macam ni dan naik lagi, EJ tadi tak jatuh ke bawah.
Ya, akan buat X kat sini. Maksudnya lengkapkan pergerakan ini dan naik ke atas. Kalau EJ break low sini, ini kita habiskan sebagai Y. Dan EU akan start jatuh ke bawah. Itu je. Dan inilah benda yang kita nampak berulang-ulang kali. Faham tak? Kalau EJ break ke bawah, ini akan jadi A biru, B biru, C dan habis kat sini, kita akan dah mula jatuh ke bawah. Itu je. So apa? Itulah benda berulang-ulang yang kita nampak dalam pasaran. Kenapa? Saya tak tahu. I don't know. Ya? Saya sendiri, saya asalnya menggunakan Wyckoff. Tapi dia tak dapat nak explain benda ni. Somebody tunjuk kepada saya perkaitan untuk yang ni tadi. Dia tunjuk benda ni je kepada saya sebenarnya. Kalau nak tahu asal kepada market dynamic ni, iaitu kepada ETF. Ya, kepada ETF punya leading, concurrent kita tengok index. Ya. Lepas tu kita tengok macam malam tadi kan, anda tengok XLF. XLF bila ni tengah leading, XLF tengah leading financial. XLE naik. Yang tak naik apa? Pergi tengok benda-benda ni. Kenapa financial naik? Because disebabkan oleh kita, ini kat time frame kecil disebabkan oleh kenaikan kadar faedah. Itu daripada sudut fundamental. Tapi trade, kalau kita katakan indeks masih naik, anda rasalah ini nak ke mana. Jadi any pullback dia adalah opportunity untuk anda long. Dia akan jadi banyak variation, either nak predetermine formula dia atau rekod masa jadi. Apa tu? Sufis tak faham. So yang kita buat adalah benda yang kita nampak berulang dalam pasaran. Of course there is nothing perfect. Disebabkan itulah bila anda dah dapat grab konsep ini, sebab itu orang tanya ke saya, apa next, apa saya nak buat. The most important part of your trading, position sizing model. Yes, SLB. Okay. Untuk Excel, okay. Sebab itu kalau tanya saya, next step yang anda buat adalah position sizing model. And this position sizing model is individual. You can train it sebagai group, tapi all this adalah individual. You can discuss dalam group, but position sizing model adalah benda yang personal. Okay, this is core dalam anda punya sistem dagangan, position sizing model. Because kalau anda nak cerita pasal market dynamic, ia benda ni je. Yep. Yep. Dalam teknik anda kena ada SL. Kalau teknik tu tak ada SL, teknik tu tak lengkap. XLK. Saya tak update lagi chart ETF. Saya baru update 4 ETF. Tak sempat nak update lain. Tadi ada cerita sikit. Yes. Sebab itu position sizing model adalah core dalam any system. Yep. Kunci dalam every system is position sizing model, bukan the system itself. Sistem dagangan adalah benda berulang yang anda buat berulang-ulang. Tak ada apa-apa pun. Position sizing model, market dynamic macam hebat je bunyi dia. Dia tak ada apa pun. Kalau anda tengok dia benda logik je. Saya pun ingat dia susah sangat. Mula-mula saya fikir kan, macam susah. Bila kita dapat,
Dia benda logik je sebenarnya. Benda logik anda faham structure. Anda faham bila anda nak extend wave 1, anda tak dapat masuk wave 3 macam index sebab kita masih lihat kekuatan US dollar. Kalau anda lihat kelemahan yen, then kita jangkakan, ni maksud saya, kalau kita jangkakan kelemahan yen, then sini kelemahan yen. Kita masih jangkakan ada lagi dolar. Tak macam 5 years ago. Okay, nanti saya tengok. SLK. Okay, sebab itu kita masih extendkan wave 1. Sebab kita masih jangka US dollar. Yang dekat wave 2 ni pun masih US dollar. Bukan yen. Kalau yen kita some sort of wave 3. Dan kita baru dah dapat kata 1, 2, dan kita start masuk 3. Then the whole thing adalah yen. Sebab kita nampak untuk dolar ni tak habis lagi. This whole thing tak habis lagi. Masih dolar. Okey, itu je. Ulang-ulang cerita sama je Aisyah. Cerita dia sama setiap hari. Cerita sama. Okey, insyaAllah kita berjumpa lagi Selasa. Isnin saya tak ada. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa. Terima kasih semua. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.